Baik, siapakah Qarun? Kalau kita meneliti, antara ulama-ulama besar yang menyatakan Qarun dan Musa ini adalah saudara sepupu, antaranya Ibrahim An-Nakhai. Bukan harta lagi. Nah, nanti kita cerita bagaimana perbahasan ulama banyaknya kunci Qarun ni. Jadi antara pengkhianatan dan kezaliman tunjuk harta, tuan-tuan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, 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 alhamdulillahi rabbil alamin, wa bihi nasta'in ala umurid dunya waddin. والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. قال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. اللهم يسر ولا تعسر. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أما بعد. Alhamdulillah, syukur kehadrat Allah subhanahu wa ta'ala kerana dengan limpah kurnia, rahmat, kasih sayang dan inayah daripada Allah subhanahu wa ta'ala, alhamdulillah, pada malam ini sekali lagi kita sama-sama dapat dipertemukan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Dan mudah-mudahan pertemuan pada malam ini sedikit sebanyak dapat memberikan ilmu dan pengetahuan, terutama berkaitan dengan firman-firman dan ayat-ayat Allah subhanahu wa ta'ala, insya-Allah. Tuan-tuan, puan-puan, hadirin hadirat, muslimin muslimat yang dirahmati sekalian, pada malam ini marilah sama-sama kita membaca, menghayati dan mentadabbur sepotong ayat yang difirmankan oleh Allah subhanahu wa ta'ala di dalam surah yang ke-28 di dalam Al-Quran, merujuk kepada surah Al-Qasas, iaitu ayat yang ke-76, yang mana Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Inna Qaruna kana min qaumi Musa fabagha 'alaihim wa atainahu minal kunuzi ma inna mafatihahu latanu bil 'usbati ulil quwwah idh qala lahu qaumuhu la tafrah innallaha la yuhibbul farihin. Surah Al-Qasas ayat 76. Inna Qaruna kana min qaumi Musa. Sesungguhnya Qarun adalah termasuk daripada kaumnya Nabi Allah Musa alaihi salam. Di dalam ayat ini Allah subhanahu wa ta'ala memberikan penjelasan dan perincian siapakah personaliti ataupun individu yang antara namanya disebutkan oleh Allah di dalam Al-Quran, iaitu Qarun. Kita selalu menyebut kalimah Qarun, tetapi tahukah kita siapakah Qarun yang difirmankan dan diberitakan oleh Allah di dalam Al-Quran? Sesungguhnya nama Qarun disebutkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala di dalam 3 tempat di dalam Al-Quran. Pertama di dalam surah yang kita baca, Al-Qasas ayat 76.
Di tempat yang kedua Allah menyebut dalam surah Al-Ankabut ayat 39, dan yang terakhir yaitu dalam surah Al-Mu'min ayat 24. Baik, bila saya sebut surah Al-Mu'min, ramai di antara yang keliru, sebab dalam Al-Quran ada satu surah nama Al-Mu'minun, satu lagi Al-Mu'min. Jadi ramai bila sebut Al-Mu'min dia pergi cari dalam surah Al-Mu'minun. Mu'minun lain, Mu'min lain. Tapi nama Mu'min ni tak sepopular nama satu lagi, iaitu surah Ghafir. Selalu dalam Quran standard dia tulis surah Ghafir. Itu adalah surah Mu'min. Nama lain bagi surah Ghafir ayat 24. Jadi di tiga tempat ini Allah menyebut nama Qarun. Baik, siapakah Qarun? Kalau kita meneliti pentafsiran dan perbahasan di dalam tafsir Al-Imam Abul Fida Ibnu Katsir, tafsir Al-Quranul Azim, Imam Al-A'mashi telah meriwayatkan daripada Minhal bin Amru. Minhal bin Amru meriwayatkan daripada seorang tabi'in besar, Sa'id bin Jubair. Sa'id bin Jubair meriwayatkan daripada sepupu Rasulullah, sahabat besar Abdullah ibnu Abbas radhiyallahu ta'ala anhuma, berkaitan dengan inna Qaruna kana min qaumi Musa. Sesungguhnya Qarun itu ialah anak kepada pakcik Nabi Musa. Qarun anak kepada pakcik Nabi Musa, anak kepada pak saudara Nabi Musa. Jadi Nabi Musa dengan Qarun jadi lagu mana? Jadi lagu mana? Jadi sepupu lah. Sepupu. Qarun tu anak pak saudara Nabi Musa. Jadi Nabi Musa dengan Qarun ni bukan jauh. Nabi Musa dengan Qarun masih lagi mempunyai kerabat yang dekat, salasilah keturunan yang sama, sepupu Nabi Musa. Bahkan pandangan ini tidak terhenti pada satu pandangan ulama. Sebahagian besar ulama-ulama menyatakan perkara dan hal yang sama. Antara ulama-ulama besar yang menyatakan Qarun dan Musa ini adalah saudara sepupu, antaranya Ibrahim An-Nakhai. Qarun dengan Musa sepupu. Sama ibnu Harb, Qarun dengan Musa sepupu. Abdullah bin Amru bin Naufal, Qarun dengan Musa sepupu. Ibnu Juraish, Qarun dengan Musa sepupu. Malik ibnu Dinar, Qarun dengan Musa sepupu. Kemudian ada lagi Imam Qatadah, Qarun dengan Musa sepupu, dan imam-imam besar yang lain menyatakan Qarun dan Musa adalah saudara sepupu. Baik, Ibnu Juraish mempunyai pandangan tersendiri berkenaan dengan Qarun. Dia menyebut bahawa Qarun atau nama sebenarnya adalah Qarun bin Yashar, Yashar bin Qahis. Qarun bin Yashar, Yashar bin Qahis. Manakala Nabi Musa, Musa bin Imran, Imran bin Qahis. Jadi menunjukkan datuk mereka adalah individu yang sama, iaitu Qahis. Anak Qahis ni antaranya Imran, bapa Nabi Musa, dan satu lagi Yashar, bapa kepada Qarun. Dan ulama berpandangan antara dua ni siapa abang, siapa adik. Maksudnya bapa Nabi Musa tu abang ke adik, ataupun bapa Qarun tu abang ke adik. Jadi ulama berpandangan Imran, bapa Nabi Musa tu abang kepada Yashar, bapa Qarun. Jadi Qarun dengan Nabi Musa ni saudara sepupu. Bahkan dalam tafsir yang lebih lama daripada Ibnu Katsir, Ibnu Katsir 700 lebih. Dalam tafsir Imam Al-Baghawi 500 lebih. Lagi awal 200 tahun, Imam Baghawi sebut salasilah yang lebih panjang. Qarun bin Yashar, Yashar bin Qahis, Qahis bin Lewi, Lewi bin Ya'qub alaihi salam. Maksudnya Qarun tu adalah cicit, bukan cicit dah, ciak dah, Kelantan dah. Kelantan ni lepas cicit dia keluar apa?
Ciak lah. Jadi Qarun tu ciak kepada Nabi Allah Yaqub. Yaqub tu bapa, Lewi tu anak, Kohis tu cucu, Yashar tu cicit. Qarun tu dah jadi ciak. Begitu juga Nabi Musa juga adalah ciak kepada Nabi Allah Yaqub alaihi salam. Jadi menunjukkan bahawa berkenaan dengan ayat tadi, kana min qaumi Musa, bahawa Qarun ini termasuk kaum Nabi Musa, dan kaum Nabi Musa ialah Bani Israel. Musa Bani Israel, abang Nabi Musa Nabi Harun Bani Israel, Qarun sepupu mereka pun Bani Israel. Bila sebut salasilah ni teringat kepada kisah dalam surah Al-Kahfi. Tuan-tuan baca surah Al-Kahfi, ada beberapa plot kisah yang Allah rakam, terutama 4 kisah besar. Pertama, kisah Ashabul Kahfi, 7 pemuda tu hak tidur dalam gua, 1. Yang kedua, 2 pemilik kebun. 1 beriman, 1 lagi kufur terhadap Allah. Yang ketiga, kisah Nabi Allah Musa belajar ilmu dengan Nabi Khidir. Plot yang keempat, kisah Zulkarnain dengan Ya'juj Ma'juj. Baik, dalam plot yang ketiga, bila Nabi Musa tu pi nak berguru dengan Nabi Allah Khidir alaihi salam, bersama dengan Nabi Musa tu ada seorang pemuda. Pemuda ni tu kerja dia apa? Tukang bawa bakul kan. Dalam bakul, dalam kerajang tu ada ikan. Jadi siapa pemuda yang mengiringi Nabi Musa tu? Hak berjalan sekali dengan Nabi Musa tu siapa? Siapa dalam kisah Ashabul Kahfi tu? Teman Nabi Musa tu juga seorang Nabi, nama dia Nabi Yusha'. Nabi Yusha' ni keturunan Nabi Yusuf, cicit Nabi Yusuf. Yusha' bin Nun, Nun bin Yufraim, Yufraim bin Yusuf. Yusuf pun anak Nabi Yaqub. Jadi di sini 2 orang tu cucu cicit kepada Nabi Allah Nabi Allah Yaqub dua-dua. Musa pun cicit Nabi Yaqub, Nabi Yusha' pun cicit Nabi Yaqub. Tu nak abad mengenai salasilah keturunan 2 individu yang Allah gambarkan dalam surah Al-Kahfi. Baik. Pandangan yang kedua datang daripada seorang muarrikh. Apa dia muarrikh? Ahli sejarah terkenal Islam, iaitu Muhammad bin Ishaq bin Yasar. Dalam sejarah lebih dikenali dengan nama Ibnu Ishaq. Ibnu Ishaq berpandangan bahawa Qarun ini adalah pak saudara kepada Nabi Musa. Ini pandangan kedua. Pandangan pertama tadi sepupu Nabi Musa, tapi Muhammad bin Ishaq kata Qarun ni pak saudara Nabi Musa. Bermakna Imran tu abang kepada Qarun, baru dia jadi pak saudara Nabi Musa. Tu yang kedua. Manakala yang ketiga, ada satu lagi dalam Majma'ul Bayan, Imam Atta. Imam Atta kata Qarun dengan Nabi Musa ni sepupu. Kalau Qarun dengan Nabi Musa sepupu, apa beza dengan yang pertama? Apa beza dengan yang pertama? Yang pertama kata sepupu, yang ketiga pun kata sepupu. Cuma yang ketiga kata sepupu ni, Qarun ni belah mak saudara dia. Hak pertama tadi sepupu tu, Qarun anak kepada pak saudara. Boleh faham? Hak mula-mula tu sepupu kerana belah bapak dia, anak pak saudara dia. Tapi pandangan yang ketiga ni sepupu juga, tapi belah mak saudara Nabi Musa. Itu saja beza. Ni 3 pandangan ulama. Sepupu belah pak saudara, Qarun tu sendiri pak saudara. Yang ketiga, Qarun tu sepupu belah mak saudara Nabi Musa. Baik. Qatadah Ibnu Di'amah menyebutkan bahawa Qarun ni ketika zaman dia digelar Al-Munawwir. Qarun digelar Al-Munawwar ataupun Al-Munawwir. Apa maksud Munawwar? Apa maksud Munawwir? Kalau Mekah kita panggil Makkah Al-Mukarramah. Kalau Madinah Al-Munawwarah. Munawwar. Apa maksud Munawwar? Daripada base kalimah nur, cahaya, yang bercahaya. Qarun ni zaman dia orang kelur, orang panggil yang bercahaya. Sebab apa?
Sebab kalau rujuk dua tafsir, tafsir yang bersifat ensiklopedia. Kalau kita belajar tafsir ni tuan-tuan dan puan-puan, tafsir ni dia banyak jenis. Ada tafsir yang dipanggil tafsir ibu, tafsir 4 buah yang besar. Tafsir Imam Ibnu Jarir At-Tabari, tafsir Imam Al-Qurtubi, tafsir Ibnu Katsir dan tafsir Imam Al-Baghawi. Ni panggil kitab tafsir ibu yang banyak diguna pakai oleh ulama-ulama sebagai rujukan. Dan ada lagi satu tafsir yang disebut tafsir Al-Mawsu'ah. Sifat dia ensiklopedia. Yang ni berbelah-belah jilid ni. Yang popular dalam karya ulama Islam ada dua. Pertama disebut tafsir Ruhul Ma'ani Imam Al-Alusi. Yang kedua ialah tafsir Kabir, nama lain dia Mafatihul Ghaib Imam Fakhruddin Ar-Razi. Dalam dua tafsir ni menyebutkan bahawa kenapa Qarun pada zaman dia digelar Al-Munawwar li husni suratihi, kerana keelokan rupa paras dia. Dia digelar bercahaya kerana dia ni orang smart. Orang Kelantan kata smart, orang handsome. Penang kata orang segak, sedap kelih. Tetapi dalam tafsir Ibnu Katsir dia tambah wa husni sautihi ila Taurah. Bukan sahaja dia ni dikurniakan oleh Allah perwatakan yang menarik dan segak, tetapi dikurniakan kebagusan suara, keelokan suara. Dan Qarun ni antara pembaca yang mempunyai suara yang indah bila melagukan dan mengalunkan ayat-ayat dalam Taurat. Jadi Taurat turun pada zaman Nabi Musa, dan sebagai sepupu Nabi Musa, Qarun pada awalnya adalah pengikut Nabi Musa. Dan dia di antara orang yang dikurniakan oleh Allah suara yang bagus bila baca ayat-ayat Taurat. Macam kita lah ni, Allah bagi kepada satu orang yang sedap suara baca Quran, berlagulah dia, bertajwidlah dia, bertarannumlah dia. Jadi benda macam tu ada pada Qarun bila dia baca Taurat dulu. Tu dua kelebihan yang Allah bagi kenapa Qarun digelar Al-Munawwar. Ditambah di kemudian hari Qarun ni diberi satu lagi kelebihan dan anugerah. Apa dia yang Allah bagi pada Qarun? Perbendaharaan harta. Harta yang banyak, harta yang melimpah. Cuba tuan-tuan bayangkan, kalaulah Allah memberi dan menganugerahkan benda yang sama kepada seseorang pada zaman sekarang, mampukah dia bertahan dengan ujian daripada Allah ini, ataupun mungkin dia juga turut sama tergelincir sama seperti Qarun? Duduk di kita tiga-tiga benda yang Allah bagi pada Qarun. Pertama, smart pun duduk di kita, suara sedap pun duduk di kita, harta banyak pun duduk di kita. Agak-agak jadi lagu mana? Lani mari ni muka lagu ni lah, kelabu asap, kematu, jerawat batu, penuh pH, toner, tak sekata kalau ikut kata iklan dah. Tapi bayangkan ustaz mari duduk depan ni, smart sungguh, handsome sungguh, lagu mana jadi? Oh, masuk tu galik orang tengok. Oh, duk tengok da'i-da'i sebelum ni tak ada lagi lagu ni. Duk tengok pencetus ummah pun tak ada lagi hak boleh lawan ni. Duk tengok hak masuk TV pun tak ada, smart sungguh lah ustaz ni, tak rajin kelih. Hak bahagian perempuan tu tak payah kira lah, hayat liur meleleh dah tengok, Allah smartnya ustaz ni dah. Bukan hak lani lah, kalau bayangkan Allah bagi lagu tu. Satu. Lepas tu baca Quran pula sedap, berlagu pula sedap. Jadi tu imam pula, Allah, lebih pada Mekah dah ni suara ni, lebih pada Madinah ni suara, sedap sungguh. Lepas tu parking pula di luar sana, Porsche. Minggu ni lah, minggu depan Bentley, minggu depan Ferrari, minggu depan segala mak nikah jenis kereta. Dah kaya. Apakah kita turut sama tergelincir sama seperti Qarun kalau Allah bagi anugerah dan nikmat yang sama pada kita? Sekarang ni Allah tak bagi. Kalau Allah bagi, lagu mana? Tu contoh. Baik. Seterusnya,
Allah Subhanahu wa ta'ala menyebut fabagha alaihim, dan Qarun ini telah melakukan bagha. Ma makna bagha? Bagha ni bila kita boleh terjemah dalam bahasa Melayu, khianat pun boleh, zalim pun boleh. Jadi Qarun telah melakukan pengkhianatan ataupun Qarun telah melakukan kezaliman ke atas mereka. Mereka tu siapa? Yakni kaumnya Bani Israel. Baik. Ada banyak pandangan-pandangan ulama berkaitan kalimah fabagha alaihim. Apa bentuk kezaliman? Pertama, dalam satu qil, Ibnu Katsir sebut qila, pandangan. Tapi dalam tafsir yang lain ini adalah pandangan Yahya bin Salam, menyebutkan bahawa Qarun ni melakukan khianat dan kezaliman kerana apa? Amilan li Fir'aun ala Bani Israel. Amil. Kita ni terkenal kalimah amil bila mari bulan Ramadan. Amil. Amil apa? Amil zakat ada. Amil zakat. Apa maksud amil? Orang yang menguruskan, orang yang dipertanggungjawabkan untuk menguruskan sesuatu. Jadi Qarun ni termasuk salah seorang pegawai yang berkhidmat di bawah pemerintahan Fir'aun. Qarun ni seorang pegawai, seorang amil ke atas Bani Israel, dan dia melakukan pengkhianatan dan kezaliman sewaktu dia menjawat jawatan tersebut. Ni pandangan Yahya bin Salam. Fabagha alaihim, maksud yang kedua, Imam Qatadah menyebut kerana dia likasrati malihi, kerana banyaknya harta tadi, dia suka menayang dan menunjukkan harta yang banyak tadi. Sebab tu dalam sejarah, orang yang mula-mula menunjukkan dan menayangkan hartanya secara live, secara terbuka adalah Qarun. Dia tunjuk sebulan sekali ke? Tak. Dia tunjuk 3 minggu sekali ke? Tak. Dia tunjuk seminggu sekali ke? Tak. Sebulan sekali pun tak. Dia tunjuk hari-hari. Qarun tunjuk hari-hari harta dia. Tapi yang sebenar yang dia tunjuk bukan harta dia. Yang dia tunjuk apa dia? Yang dia tunjuk anak kunci baru. Dia suruh orang yang tegak-tegak, dia suruh orang yang besar-besar pikul anak kunci. Harta dia tak tahu banyak mana. Hak kawan yang tolong pikul tu baru kunci saja, bukan harta lagi. Nanti kita cerita bagaimana perbahasan ulama banyaknya kunci Qarun ni. Jadi antara pengkhianatan dan kezaliman tunjuk harta, tuan-tuan. Tayang harta. Maklumlah kaum dia Bani Israel ni di bawah pemerintahan Fir'aun. Kita tahu apa nasib Bani Israel. Kuli-kuli, buruh-buruh, pekerja-pekerja kasar saja Bani Israel di zaman penindasan Fir'aun. Kawan ni pula kaum dia juga Bani Israel, tapi Allah bagi kaya, dia bukan bantu kaum dia dengan harta dia, tapi dia menayangkan harta dia. Kita boleh bayangkan dalam skop yang lebih kecil, ada orang lapak. Lapak dia ni kita pergi tayang pula KFC depan dia. Allah, KFC sedapnya. Kawan ni lapak ceruk. Orang ni dahaga, kita pi pula ayat 17 lapis tu dah. Color biru ada, color hijau ada. Oh, sedap air ni. Kawan ni ketak dahaga. Allah. Ni bentuk kezaliman. Yang ketiga, pandangan daripada Imam Ad-Dhahak. Pandangan Imam Ad-Dhahak ini dia kata kezaliman Qarun ini ada keterkaitan dengan syirik. Yang ni saya minta maaf, saya puas dah cari dalam banyak kitab-kitab tafsir berkaitan dengan pandangan Imam Ad-Dhahak untuk kaitkan Qarun dengan sesuatu yang bersifat syirik, saya tak jumpa. Dia sebut umum saja. Apa kezaliman Qarun ada keterkaitan dengan syirik, tapi penjelasan syirik apa hak dia buat tak ada ulama bahas. Ataupun mungkin kajian saya tentang tafsir-tafsir tak cukup banyak, tak jumpa lagi. Orang lain mungkin jumpa. Puas duk cari syirik tang mana ni, buka hak ni syirik tang mana ni, tak jumpa penjelasan keterkaitan
perlakuan syirik hak Qarun buat. Tapi tak apalah, kita sebut salah satu pandangan. Yang keempat, Syahr ibn Hausyab menyebut antara kesombongan dan kecongkakan Qarun ni, dia pelabuhkan kain dia sepanjang sejengkal. Kain dia sepanjang sejengkal. Kalau kita pakai jubah, las jubah kita tu duduk biasa mana? Paling labuh pun bawah mata kaki sikit lah, orang panggil bawah buku lali sikit. Tu kira labuh dah tu. Kalau pakai seluar pun bawah buku lali. Kalau dalam bab fiqh, ni kita panggil hukum isbal kan. Kita bahas bab fiqh, hukum isbal, hukum melabuhkan pakaian tu lebih daripada mata kaki ataupun buku lali. Tapi dalam tradisi orang-orang di kawasan Timur Tengah, bila kita pelabuh tu menunjukkan kesombongan orang yang ada duit lebih. Jadi Qarun ni dia pelabuh lebih sejengkal. Maksudnya lepas pada buku lali tu sejengkal lagi. Jadi kalau kita buat jubah lagu macam Qarun tu, kalau berjalan lagu mana jadi jubah kita? Jubah tuan-tuan pakai ni standard dah, lepas tu lebih pula sejengkal. Jadi lagu mana? Heret habis dah. Dia duduk padang pasir tak apa, heret pasir. Kita buat lagu tu heret apa agak-agak? Habis ya, tai itik, tai ayam, seluk ca. Tapi tu menunjukkan kesombongan. Ni pandangan Syahr ibn Hausyab. Baik. Ada lagi beberapa riwayat dalam tafsir Imam Qurtubi dan Imam Alusi. Antara pengkhianatan Qarun ni, dia pernah tanya kepada Nabi Musa. Ada satu riwayat, asalnya dia hasad, dia dengki kepada Nabi Musa dan abang dia Nabi Harun. Dia kata macam ni, wahai Musa, sesungguhnya Allah telah menganugerahkan kepada kamu kenabian dan kerasulan. Dia nak habaq di sini, Musa, Allah bagi kamu pangkat jadi nabi, Allah bagi kamu pangkat jadi rasul, Musa. Dan Allah bagi kepada Harun Rais al-mazbah wal kurban, ketua upacara mazbah dan korban. Korban kita tahulah, dalam adat-adat dan budaya-budaya masyarakat tertentu, mereka ada ritual suci. Pengorbanan binatang tertentu kepada Tuhan, ni dipanggil ritual. Jadi yang mengetuai itu adalah Nabi Allah Harun. Begitu juga dalam hal menjaga mazbah. Mazbah ni tahu tak mazbah? Mazbah ni altar. Mazbah pun tak tahu, altar pun tak tahu. Altar ni dia satu tempat khusus untuk kita melakukan ibadah korban tu. Satu tempat khusus. Macam kita orang Islam duk buat sekarang, dia tak ada tempat khusus. Maksudnya mana ni nak gerbang ni? Belakang rumah hamba tak apa. Semelih situ. Mana nak gerbang? Tepi parit. Jadi kalau orang dulu, bila dia nak buat satu ritual atau upacara suci, dia ada tempat dah. Tuan-tuan pernah tengok tak filem Narnia? Tanya depan tua, filem Narnia sudah. Filem Narnia ni, budak-budak ni dia masuk dalam mari, tubik belakang mari tu alam lain. Tubuh orang pula. Alik atas tu orang, tubuh kuda. Macam-macam lah benda-benda pelik. Pernah tengok tak filem ni? Ada satu bab tu Aslan. Aslan ni singa. Jadi Aslan ni pernah kena bunuh di satu tempat khusus. Itu dipanggil altar. Maksudnya tempat tu memang khusus untuk upacara korban. Dia tak pergi tempat lain. Jadi itulah Nabi Harun. Jadi bila dia sebut Musa, kamu pangkat Nabi, kamu pangkat Rasul, Harun kamu mazbah dengan korban, aku ni sepupu kamu dua orang, Allah bagi apa dekat aku? Seolah-olah dia deki. Hak ni boleh jadi Nabi, boleh jadi Rasul. Hak ni kerja lagi ni. Aku sendiri sepupumu. Mu Nabi hak ni, aku tak ada gapo betul hawi jawatan kat aku. Mudah bahasa Kelantan. Jadi Nabi Allah Musa kata, apa yang Allah bagi ni bukan kami buat sendiri, bukan kami nak suruh Allah lantik kami jadi Nabi, bukan Harun minta dia nak jadi Raih mazbah dengan ni. Ni adalah lantikan Allah. Bukan ni boleh dibuat-buat, bukan boleh diminta-minta. Jadi dia tak puas hati, dia kata kamu berdusta wahai Musa. Jadi dia nak memuaskan hati dia, dia suruh panggil semua kepala-kepala 12 Bani Israel berhimpun di mazbah. Panggil 12 Bani Israel. Kan Bani Israel, anak-anak Nabi Yakub ni ada 12 keluarga. Setiap keluarga tu ada ketua dia.
minta setiap ketua datang dan bawa tongkat masing-masing. Ketua keluarga tu kena ada tongkat. Nabi Musa ada tongkat dia, Nabi Harun ada tongkat dia, ketua 12 Bani Israel pun ada tongkat dia, minta berhimpun. Jadi hari yang ditetapkan berhimpunlah. Marilah keluarga Robin bawa tongkat, marilah ketua keluarga Syamun bawa tongkat, keluarga Lewi bawa tongkat, keluarga Yahuza bawa tongkat, Izakar bawa tongkat, Zabulun bawa tongkat, keluarga Nabi Yusuf bawa tongkat, Bunyamin, Jad, Asyir dan Naftali. 12 keluarga ni main semua. Ketua sajalah bawa tongkat. Tongkat ni kena letak di sekeliling mazbah. Mazbah duduk tengah, pemimpin tu letak tongkat satu. Nak mudah nampak, gaji kelih bana ubi. Bana ubi tu tapak dia tu takut selalu dengan body, bayang ke tak takut. Maknanya tapak dia tu so keliling 12 tukak tu. Sekali dengan Nabi Musa, sekali dengan Nabi Harun, ada 14 tukak. Jadi nak buat lagu mana? Malam ni jangan tidur. Malam ni jangan tidur, kita minta kepada Allah agar salah satu daripada tongkat ni akan terkesok. Terkesok gimana? Terkesok di tengah mazbah tu. Tukak siapa dia terkesok, hak itulah menunjukkan Allah pilih dia. Tunggulah malam tu, tunggu. Takdir Allah jenera belaka. Sebenarnya tak nak jaga, nak tengok tukak siapa gerak pergi tu. Jenera belaka. Tengok pagi esok tukak Nabi Harun duduk tengah mazbah. Dia kata tak aci sebab negara pagi esok. Negara tak negara pun tak ada orang konsep, tak ada orang alih pun. Dia kata kalaulah benar-benar dia gerak, inilah antara bentuk sihir yang paling hebat yang pernah aku saksikan hakmu buat. Dia minta suruh buat gitu, bila tak kena tukak dia tuduh orang buat sihir pula. Parah orang lagu ni tak. Dia minta gitu, bukan orang lain nak gitu. Dia minta, bila tak kena tukak dia. Kalau kena tukak dia, tak ada sihir saat ni. Kalau kena tukak dia, kes tak kena tukak dia. Tuduh orang buat sihir selalu, patut orang tak cara lah ke dia ni. Itu salah satu riwayat. Hanya Allah lah yang lebih mengetahui. Dan ada riwayat yang terakhir satu lagi berkaitan fabagha alaihim ni. Waktu tu Allah baru menurunkan perintah rejam kepada orang yang berzina. Jadi Allah baru turunkan perintah rejam kepada siapa-siapa yang berzina di kalangan Bani Israel, berzina rejam sampai mati. Jadi sebab dia tak puas hati dah dengan Nabi Musa ni, Qarun dia pernah mengkhianati seorang wanita. Dia buat jahat kepada wanita ni, menyebabkan wanita ni mengandung. Bila kawan ni mengandung, dia bui harta dia banyak. Dia kata muduk dia sudahlah mengandung ni. Jadi aku kamu harta yang banyak. Cuma dengan harta ni mugi umum depan orang ramai bahawa mu ni buat gini-gini sehingga kamu ni mengandung. Lepas tu kalau orang tanya siapa buat, mu kata Musa buat. Bila Musa buat tu, dia nak kaitkan bila orang tuduh Musa, jadi kita kena perintahkan Musa ni kena hukum rejam lah. Siapa berzina. Dia nak buat khianat lagu tu. Jadi kawan ni pergilah. Tengok dia royak aku ni mengandung, ada orang buat jahat sikit-sikit. Jadi orang pakak tanya, siapa dia buat mu ni, siapa jadi mengandung gini. Tapi dia kecek sungguh, dia tak tahu hak Qarun. Dia kata hak sebenarnya Qarun buat aku jadi lagu ni, tapi dia upuh aku wigo ni nak suruh kecek gini. Tapi aku tak saya kecek. Aku nak ayat sebenar Nabi Musa bariun, langsung tak terlibat dalam isu ni. Tapi sebenar Qarun. Tu Qarun ni antara sebab Allah murka kepada Qarun menurut satu riwayat. Tu berkaitan fabagha alaihim. Baik, ayat seterusnya. Baru lepas setengah dah, boleh lagi deh. Wa atainahu minal kunuzi ma inna mafatihahu latanu bil usbati ulil quwwah. Wa atainahu minal kunuz, dan kami telah menganugerahkan kepadanya, yakni kepada Qarun, minal kunuz, daripada perbendaharaan harta. Allah menganugerahkan kepada Qarun perbendaharaan harta. Asalnya Qarun ni kaya asal ke miskin dulu? Dia miskin dulu. Dia antara pengikut Nabi Musa. Dia ni pengikut Nabi Musa, Qarun.
Tapi antara kemuliaan Qarun masa jadi pengikut Nabi Musa ni, walaupun dia miskin, walaupun dia ni fakir, dia ni suka memberi. Qarun ni sifat mulia dia suka derma, suka sedekah. Orang minta tolong dia bagi. Sebab itulah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda tentang kelebihan bersedekah. Jadi Rasulullah pernah sebut dalam satu riwayat, afdalus sadaqah jahdul mukil. Seafdal sedekah, sebaik-baik sedekah ialah susah payah, jerit perih orang yang benar-benar memerlukan. Maksudnya ada satu orang tu dia sendiri perlu kepada benda tu, satu orang tu dia sendiri berhajat kepada benda tu, tapi bila orang lain mari minta, dia sendiri nak benda tu. Dia sendiri berhajat benda tu, tapi dia bagi juga. Inilah sebaik-baik sedekah. Jadi kita boleh tengok dalam sejarah kisah tentang sebaik-baik sedekah ni, tuan-tuan, tak? Ada pernah dulu pada zaman sahabat, sebagai contoh, Rasulullah didatangi tetamu. Bila Rasulullah didatangi tetamu, kebiasaan bagi Rasulullah dia akan menjamu tetamu ni. Jadi Rasulullah minta seorang sahabat pergi tanya rumah-rumah isteri-isteri Rasulullah, ada tak di rumah siapa-siapa di kalangan isteri dia yang ada makanan yang dia nak bagi tetamu dia ni makan. Jadi sahabat ni pergi tanya, rumah ni tak ada, rumah ni tak ada, rumah ni tak ada, rumah ni tak ada. Lalu dia kembali kepada Rasulullah, wahai Rasulullah, sesungguhnya aku dah pergi setiap rumah isteri-isteri kamu untuk bertanyakan tentang makanan, tapi seorang pun tak ada makanan. Lalu Rasulullah menawarkan kepada para sahabat, siapakah yang sudi untuk memberi makan tetamuku pada malam ni? Berebut sahabat tak? Jadi ada seorang sahabat ni, tak apa wahai Rasulullah, aku sanggup menjadikan tetamu kamu ni sebagai tetamu aku. Menghormati Rasulullah, sayang Rasulullah. Jadi dia bawa tetamu ni balik rumah dia. Sedangkan dia ni orang yang ada ke orang yang tak ada? Dia orang yang tak ada pun. Balik, anak-anak dia sedang menangis, isteri dia duduk di dapur, buat apa? Sedang memasak makanan untuk anak-anak. Tak apa, kamu pi tidurkan anak-anak, kita dua malam ni sekali dengan anak-anak tidur dalam keadaan tak makan, tak lapar. Jadi makanan hak kita ada tu sediakan untuk tetamu kita. Ini adalah tetamu Rasulullah. Tuan-tuan, dia sendiri berhajat kepada makanan, isteri dia berhajat kepada makanan, dan kita tahu suasana anak-anak dia menangis kerana lapar, tak makan lagi malam tu. Tapi dia sanggup memilih, dia lapar, isteri dia lapar, anak-anak dia pun tidur dalam kelaparan, tapi bagi makan kepada tetamu Rasulullah. Dia berhajat ke tak? Dia berhajat, tapi dia sanggup bagi. Inilah jahdul muqil. Satu lagi peristiwa besar dalam perang Yarmouk, tuan-tuan. Sejarah perang Yarmouk, sahabat Ikrimah dengan 3 sahabat lain. Ikrimah luka parah, dahaga yang amat sangat. Bila mari seorang sahabat suakan segelas minuman, dia tengok sahabat lain pun luka, tak apalah, dia perlu dah air masa tu? Perlu, tapi mungkin sahabat lain lebih memerlukan daripada aku, bagilah kat dia. Walaupun dia ni luka dah, dahaga sangat, bagi kat kawan tu. Pi bagi kat kawan tu, parah juga. Tengok kawan sebelah luka juga, tak apalah, dia lebih memerlukan. Last sekali pusing-pusing-pusing, 3-3 mati syahid. Kalau kita duduk keadaan tu, dahaga tu amat sangat dah, luka pula, bukan kata segelas, 14 botol pun minum lagi dah, dahaga. Tapi tengok kawan, bagi kat kawan tu, dak, dia lebih perlu, dak, dia lebih perlu, dak, dia lebih perlu, dak, dia lebih perlu. Dan ada satu lagi hak bagi roti dalam gelap tu. Satu lagi sejarah kan, duduk dalam gelap bagi roti, bagi roti, bagi roti. Last sekali roti sampai kat dia balik. Bukan hak bagi balik tu tak lapar tu, semua lapar. Dia tu lapar, tapi tak apalah, kamu makan. Kawan ni pun sifat yang sama, kamu makan, kamu makan, kamu makan, kamu makan. Last sekali sampai dia balik, tak ada seorang pun sanggup ambil. Maksudnya mengutamakan orang lain. Itu juga terjadi kepada Qarun, antara sifat mulia. Hinggalah pada satu hari
Dia minta kepada Nabi Musa alaihi salam supaya mendoakan kepada Allah. Wahai Musa, kamu tolong doa kepada Allah agar menjadikan aku ni seorang yang kaya. Jadi Nabi Musa tanya, adakah kamu mengeluh dengan kefakiran dan kemiskinan yang kamu ada pada hari ini? Sehingga kan kamu minta pada aku supaya mendoakan kepada Allah kamu jadi kaya? Tak. Waktu aku miskin ni aku suka derma. Waktu aku miskin aku suka bagi kat orang. Aku suka sedekah. Kalaulah Allah bagi aku kaya, lagi kuat aku derma. Lagi kuat aku sedekah, lagi kuat aku infak, lagi kuat. Dia berasa lagu tu. Dia miskin ni suka dah derma. Kalau kaya lagi kuatlah aku derma. Tapi bila Allah bagi kaya sungguh, derma ke tak? Tak ada lah. Bila Allah bagi kaya sungguh, derma pun tak keluar satu sen. Bagi kat orang pun tak keluar. Hak dia buat tayang anak kunci harta dia. Ni nak kata kadang-kadang harta menyebabkan manusia tergelincir. Harta menyebabkan manusia ni berubah wajah. Maksud berubah wajah tu, wajah tak berubah dah, perwatakan dia jadi berubah. Dah Qarun asal lagu tu jadi seorang yang kedekut dah. Tuan-tuan, bila berbicara tentang harta, harta ni tak salah sebab harta ni anugerah Allah. Cuma Islam mengajar kita bagaimana menguruskan harta. Okey, ada harta-harta tu yang menjadi hak bagi kita. Dalam harta yang kita ada, hak bagi kita. Dalam harta yang kita ada, hak bagi isteri kita. Dalam harta yang kita ada, hak bagi anak-anak kita. Dalam harta yang kita ada, hak bagi saudara-saudara kita. Uruskan dengan baik. Cara kita hak baik Islam ajak bersedekah. Cara yang baik Islam ajak berinfak. Cara yang baik Islam ajak berwakaf. Guna untuk bantu orang lain. Tapi harta juga boleh menyebabkan manusia tersasar dan tergelincir. Bila mana dengan harta yang sama kita ni kedekut. Dengan harta yang sama kita menipu dan memanipulasi orang lain. Dengan harta yang sama kita mengkhianati orang lain. Dengan harta yang sama kita menzalimi orang lain. Tak salah pada pemilikan harta, tetapi yang salah cara mengurus dan menggunakan harta. Jadi Islam ajak ni cara baik, ni cara yang dilarang oleh agama. Okey. Antara Qarun ini ditimpa musibah sebab apa? Satu ketika Allah Subhanahu wa taala memerintahkan Nabi Musa untuk mengutip duit zakat daripada Qarun. Qarun ni harta lebih dah, patut bayar zakat lah. Jadi Nabi Musa pun pergi rumah Qarun, cakap bahawa Allah perintahkan supaya ambil zakat. Qarun bagi ke? Qarun tak bagi. Qarun tak bagi. Pi hari lain, kali kedua, Qarun tak bagi. Pi hari lain, kali ketiga, Qarun tak bagi. Tuan-tuan, kalau kita hari ni harta tak banyak macam Qarun pun, tak banyak macam Qarun pun, sekurang-kurangnya sampai tahap amil mari ketuk pintu ni malu muka kita. Kita ni kaya, malah keluar zakat, tiba-tiba satu hari amil daripada pusat zakat Pasir Mas. Ting 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 ting. Siapa dia ni? Tak pernah nampak muka ni. Buka pintu, saya amil dari pusat zakat Pasir Mas. Dengar cerita ustaz ni banyak harta macam-macam tu macam ni, tapi zakat liat nak keluar. Jadi hak kami duk kira-kira ni, bahagian dia sekian-sekian ni kena keluar zakat. Tu pun kita rasa malu dah, sampai orang mari cari depan rumah, malu dah. Malu kita tu, orang tu kita tak kenal pun. Dia cakap dia amil baru kita kenal. Ni hak mari rumah dia ni, siapa dia? Sepupu dia. Sepupu dia pula Allah bagi pangkat apa? Nabi lagi, Rasul lagi. Kalau kita malu muka lah. Siapa mari tanya zakat tadi? Nabi tu, Allah. Siapa mari tanya zakat tadi? Rasul tu, bukan orang lain, sepupu hang. Bahkan situasi ini, kalau kita kata nak sebut, Nabi Musa boleh guna reason dan alasan. Nabi Musa boleh guna. Kamu mentang-mentang mari hari ni minta zakat tak mau bagi. Kamu tak ingat ke dulu masa kamu miskin siapa tolong doakan kamu pada Allah, kamu jadi kaya. Kalau nak guna alasan tu,
Kalau nak cakap orang kampung, hang kaya ni, mu kaya hari ni, aku tolong doa ya. Jadi kaya kalau aku tak doa mula, duk melarat lagi, papa kedana lagi. Tapi Nabi Musa tak guna reason tu, Nabi Musa tak guna pun alasan tu. Sebab itulah antara Qarun ini dilaknat dan dibenamkan hartanya bersama dengan dia sekali. Baik. Mana tadi? Wa atainahu minal kunuz ma inna mafatihahu latanu bil usbati ulil quwwah. Dalam Quran Allah tak cerita harta Qarun banyak mana. Dia cerita kunci saja. Yang mana anak-anak kunci gedung dia ni latanu bil usbati ulil quwwah, yang terasa begitu berat untuk dipikul oleh orang-orang yang besar dan kuat pada masa tu. Kita hari ni besar, kita hari ni kuat, besar dan kuat kita macam orang zaman sekarang. Allah cerita ni orang besar dan kuat zaman Nabi Musa. Orang-orang hak besar, orang-orang hak kuat zaman Nabi Musa, kalau pikul kunci Qarun ni rasa berat oleh mereka. Nak cakap banyaknya kunci dia, bukan harta ni, kunci saja baru. Allah beratnya kunci Qarun ni. Seorang ke pikul? Ni nak bincang. Dalam riwayat, antara yang masyhur 10 orang pikul kunci Qarun. 10 orang hak gagah-gagah, 10 orang hak besar-besar. 10 orang tuan-tuan pikul apa? Pikul kunci. Kalau nak kira riwayat, antara 3 hingga 70. Berbuih mulut kalau baca tafsir. Ada sebut 3 hingga 5 orang, ada sebut 7 hingga 10, ada sebut 10, ada sebut 15, ada sebut 20, ada sebut 25 hingga 30, ada sebut 30, ada sebut 40, ada sebut 50, ada sebut 60, ada sebut 70. Tak lebih lah. Paling sikit 3, paling banyak 70. Kalau kita kata 3 orang sekalipun, 3 orang hak besar-besar ni pikul apa? Pikul kunci. Kita hari ni kunci ada lah 5 utah dalam poket dah. Tu pun wak lolok jalan sengit dah. Wak lolok jalan sengit mepeh jalan. Nak suruh orang tanya, nak royak gitu nampak megah sangat. Jadi wak lolok jalan mepeh nyasar kita, orang pun tanya, "Ustaz, mana jalan mepeh tu?" Koci penuh dalam poket. Koci ke apa? Mari berhenti kedai kopi dulu, order air 2. Waktu ubik dulu anak koci yang mula-mula. Homestay baru kok lanah. Koci mula-mula. Homestay baru kok lanah 3.9 juta, tak berapa mahal. Biasalah ambil 3.9 juta. Tak. Ambil nombor 2. Ni hak Pasir Mas tu. Belakang sekolah Datuk Amik. Tak ada dek pun nak rayak contoh ni. Belakang sekolah Datuk Amik. Berapa ni Ustaz? Ni 1.2 juta. Waktu ubik 5 putih. Tu pun nyenggel dah dalam poket. Baru 5 anak koci. Baru 5 anak koci tu serah megah dah. Hak tu 1 juta, hak ni 3 juta, hak ni 4 juta nak rayak orang lah ni. Tapi Qarun dulu pikul. Dan sekiranya Qarun ni tak guna orang, dia guna sarana pengangkutan, dia guna binatang, anak-anak kunci dia disebut dalam tafsir dipikul oleh 60 ekor bighal. Bighal ni bagal lah. Apa dia bagal? Bagal. Piramli kata bodoh macam bagal. Apa bagal? Bagal ni apa? Keldai dekat-dekat dah, tapi keldai dengan bagal tak serupa. Bagal ni gini, kuda kahwin dengan keldai, itulah bagal. Kuda kahwin dengan kuda, tu bik kuda. Keldai kahwin dengan keldai, tu bik keldai. Kuda kahwin dengan keldai, itulah bagal. Bagal ni sifat dia kecil sikit pada kuda, besar sikit pada keldai. Itu bagal. Itulah Piramli kata bodoh macam bagal. Bagal tu atas pada keldai, 90 haka hak pikul anak koci dia. Kalau kita hari ni dalam kereta kacir tu 90 putih penuh kereta kacir, bukan harta anak koci saja. Dia mau tengok tu. Supaya kereta berhias dah. 90 kacir tu, 90
60 putih kereta kacil tu, dalam tu bukan harta hamba tu, dalam tu anak koci saja baru. Seolah-olah gitulah. Ada pegawai duk iring, ada pengawal duk iring. Dia dulu 60 ekor baru. Sebab tu orang Kelantan bila kata bara tu, orang Kelantan suka kata bara tu kerana orang tu ada darah campur lah. Asalnya kuda kahwin dengan kau ni tubik bara. Kan kita kata bara ni tino ni nampak rambut merah muka letih. Bara tu ada darah. Mungkin Melayu campur Siang, kau Melayu campur Amerika, kau Melayu campur ni. Kita panggil bara. Tapi kita tempat lain jangan buat gitu. Pergi kedah rakyat bara kan boleh nyakit lah. Bara saat ni jadi sepo Piramli kata lah, bara bodoh lah. Dia tak jadi bara sepo kita, bara tempat kita. Kena guna, kena faham istilah-istilah ni. Okey. Dan ada juga kadang-kadang korun ni menggunakan sarana-sarana lain. Okey, ni kata dia tunjuk saat ni. Hari-hari tunjuk bawa anak koci, megahnya dia. Harta dia banyak mana? Banyak. Kalau kita nak tengok korun contoh, di Mesir ni ada satu tempat nama Fayyum. Fayyum itulah tempat korun dengan istana dia, harta-harta dia dibenamkan oleh Allah. Jadi luah tasik ni. Tasik ni luah. Kadang-kadang kalau kita duduk sudut-sudut tertentu tu supaya laut dah. Duduk alik ni tak nampak bira alik sana. Walaupun nama dia tasik. Ayat luahnya, tempat Allah benamkan dia dengan harta dia tu. Ada juga para pengkaji daripada luar. Bila sebut harta korun ni, Mak Saleh ni pakai Google, pakai gas ke apa, pakai turun. Nak buat kajian lah contohnya. Nak cari ni, takut-takut jumpa sembak seketul, kau skelo, kau tak bodoh dah. Turun tu tak ada boleh kau satu. Maknanya duk cari sejen, duk cari 2 jen naik tu, tangan kosong, tak jumpa gapo. Dan ada juga, hak turun tu tak naik-naik. Pakai selang kan, tunggu-tunggu naik, tak naik. Dia tak naik ni yang jadi misteri. Kalau kita kata mati, maksudnya timbul kaki itik dia saja kau boleh kira. Timbul kepala saja kau boleh kira. Timbul botol gas dia saja ni tak timbul belaka. Lekat mana tak tahu. Tak tahu lekat mana. Berkali gas tak cukup 2 kali, ralik tengok harta banyak habis gas tak khabar lekat celah tu. Tak tahu ni sajalah. Tu harta korun. Hari ni itulah orang duk cerita pertandingan cari harta karun tu. Kita rajin nak buat pertandingan ke? Cari harta karun. Sebab lidah orang Melayu ni, hak koh ni dia jadi huruf K, harta payahnya. Dia jadi huruf K. Jadi asalnya korun, ko. Tapi bila tulis K-A-R-U-N, kita tak baca korun, kita baca karun lah. Mencari harta karun. Macam juga ra. Asalnya huruf Jawi kita, huruf Arab ra kita baca. Tapi bila tulis huruf R kok Melayu, R-A, dia tak jadi ra dah. Dia jadi apa? Dia jadi ra. Macam lagu kumpulan Wings tu tak? Taman Rashidah Utama. Patut baca lagu mana? Taman Rashidah ke Taman Rashidah? Kalau betul Taman Rashidah, salah satu nama Allah Ar-Rashid. Ar-Rashid. Tapi bila kita letak di nama orang tulis R-A-S-H-I-D. Orang baca apa? Orang tak baca Rashid dah, orang baca Rashid selalu dah. Lidah orang Melayu. Tengok contoh RSB. RSB. Bank siapa tu? Rashid ke apa? S tu ke apa? Rashid Hussein. Jarang kata RSB tu ke apa? Rashid. Orang nak sebut depan tu Rashid, orang tak sebut. Rashid selalu dah. Sebab kita tulis RA tu jadi orang tu tak baca ra. Macam K juga. Bila tulis KA orang tak baca K, orang baca K. Tu cari harta karun. Tapi kerong tu tak ada kena-mengena, kita main jetik tu. Tu kerong bukan korun dah. Okey. Baik, iz qala lahu qaumuhu la tafrah innallaha la yuhibbul farihin. Dan ingatlah ketika mana kaumnya, ni sebahagian kaum Bani Israel yang beriman ni bagi nasihat dekat Qarun, la tafrah.
Wahai Qarun, janganlah kamu membangga-banggakan harta yang Allah kurniakan pada kamu. Allah kurnia harta tu satu nikmat yang Allah bagi, tapi jangan kamu guna harta tu untuk bangga-banggakan. Innallaha la yuhibbul farihin. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang membangga-banggakan hartanya. Allah tak suka orang yang menayang-nayang ataupun membangga-banggakan harta. Baik, bila Allah sebut siapa Qarun, Allah sebut juga apa yang dia anugerahkan pada Qarun. Banyak mana harta Qarun, ni keterkaitan. Allah tak biarkan kisah Qarun ni berakhir dengan hanya cerita benda tu. Jadi Allah perkenalkan kita, Qarun ni sekian. Apa hubungan dengan Musa? Apa hubungan dengan Harun? Apa hubungan dengan Bani Israel? Kita kenal. Yang kedua, Allah bagi tahu apa yang dia bagi pada Qarun. Dia bagi harta yang banyak, perbendaharaan yang besar. Dan banyak harta dia tu Allah cerita pula. Kunci dia dipikul oleh berapa orang, kunci dia dipikul oleh berapa ekor binatang. Tapi Allah tak lupa selitkan nilai moral. Allah cerita di hujung tu, ada sebahagian daripada Bani Israel yang beriman bagi nasihat dekat Qarun. Qarun, jangan buat lagu ni. Allah bagi kamu harta, gunalah ke jalan sebaiknya. Jangan bangga dengan harta kamu. Yang Allah nak pengajaran pada kita, sekiranya sifat manusia yang ada pada hari ini mirip dengan Qarun, kena ada sebahagian masyarakat bagi nasihat dekat dia. Jangan biarkan apa yang Qarun buat ni, kalau sifat dia sama dengan sebahagian manusia zaman sekarang, kena ada orang yang tolong bagi tahu yang dia buat tu salah. Yang dia duk tayang-tayangkan harta tu salah. Jadi kena ada orang yang bagi nasihat. Baik, dalam medsos hari ni, apa dia medsos? Singkatan bagi media sosial. Banyak ada orang yang ada sifat macam Qarun. Walaupun harta dia tak banyak macam Qarun, tapi sifat suka menunjukkan harta kekayaan dia. Banyak dah berlaku tuan-tuan. Kadang-kadang jam 2 utah ya pun. Ini adalah jam Rolex saya, harga dia sekian-sekian. Satu lagi jam Rado, harga sekian-sekian. Tunjuk. Orang lain pun ada Rolex juga, orang lain pun ada Rado juga. Tak payah viral, tak payah buat dah, pakai je lah. Ada yang tunjuk kereta dia, pergi garaj dia, ni kereta ni, 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 kereta ni. Ada yang tunjuk barang kemah dia. Ni gelang besar ni, ni gelang besar ni, gelang besar ni. Saya lock. Kalau orang dulu tok perai saya lock sekat ni ya. Dia pakai atas ni dulu ni. Tak ada lagi, cuma nak royak. Pakai atas ni, alik ni pun pakai atas ni, beli habis nak royak banyak harta. Dalam tap mandi. Tap mandi tu orang isi air, duk berendai dalam tu, mandi air sabun. Dia nak tunjuk harta dia tak isi air, isi duit 50 riyal penuh. Duk sekat tekak tu. Duit 50 riyal penuh, bukan air dah. Patut isi air mandi duit 50 riyal, nak royak duit banyak. Viral, tayangan kepada harta. Kalau kita nak tunjukkan perniagaan kita berjaya, kita seorang usahawan, cukup dengan menceritakan saja. Cara nak berjaya lagu ni, kena buat usaha lagu ni, kena marketing lagu ni, kena strategic planning lagu ni, cukup. Dan ada setengah menggunakan alasan dan reason sebagai nak memberi semangat. Maksudnya kalau nak berjaya ni kena tunjuk dulu kat orang, kereta ni aku dulu miskin tapi lah ni kereta 10 biji. Aku dulu miskin lah ni gelang sekat lengan. Aku dulu miskin lah ni mandi duit. Baik tuan-tuan, kadang-kadang kita rasa kita nak bagi semangat pada orang, tapi waktu penayangan tu lah kadang-kadang niat seseorang boleh tersasar. Niat seseorang tu boleh tersasar. Jadi berhati-hatilah bila kita nak menunjuk-nunjuk ataupun menayangkan sebahagian apa yang Allah anugerahkan pada kita di media-media sosial ataupun kita panggil istilah viral hari ini.
Jadi berbalik kepada persoalan Qarun, kalau kita nak kira, Allah sebut tentang Qarun. Allah sebut tentang Qarun dan apa dah jadi nasib Qarun. Tapi pengajaran yang akan ada sampai hari kiamat ialah sifat yang pernah dibawa oleh Qarun tak akan pernah hilang. Qarun sendiri itu tak ada dah. Sifat Qarun hilang ke tak? Sifat Qarun yang kita kena jaga. Sama macam Allah cerita pasal Fir'aun. Yang Allah laknat dulu Fir'aun, yang Allah lemaskan dalam Laut Merah dulu Fir'aun. Fir'aun hak sebenar, fizik dia dah tak ada dah. Tapi perangai Fir'aun ada lagi ke tak? Ada. Itu yang Allah nak kita jaga. Jaga daripada terkena perangai Qarun, jaga terkena perangai Fir'aun, jaga terkena perangai Haman. Allah cerita pasal sifat-sifat Bani Israel. Allah cerita pasal sifat-sifat Yahudi. Allah cerita pasal sifat-sifat Nasrani. Mentang-mentang dalam Quran ni sifat Yahudi, mentang-mentang dalam Quran ni sifat Nasrani, kita ambil umum kita ni orang Islam, aku orang Islam tak kena. Betul ke? Walaupun yang Allah cerita itu adalah keburukan-keburukan sifat-sifat Yahudi, keburukan sifat-sifat Nasrani, itu adalah panduan untuk kita. Mentang-mentang kita orang Islam, aku bukan Yahudi, yang Allah cerita tu buruk orang Yahudi. Aku orang Islam, yang Allah cerita tu buruk orang Nasrani. Adakah keburukan yang pernah dilakukan oleh Yahudi kita tak buat hari ni? Confirm kah? Adakah keburukan yang Allah cerita dalam Quran tentang Nasrani kita tak buat hari ni? Confirm kah? Kita selalu bermain dengan istilah moden hari ni, skeptik dan stigma. Bila Allah cerita pada satu kumpulan lain, seolah-olah kita bukan duk kumpulan tu. Bukan aku. Aku bukan Qarun, aku bukan Fir'aun, aku bukan Haman, aku bukan Yahudi, aku bukan Nasrani. Tapi hakikatnya perangai-perangai yang dibawa oleh individu dan kumpulan tersebut ada dengan kita. Allah sebut tentang iblis. Aku manusia, orang Islam lagi, bukan iblis. Perangai iblis tu boleh ada tak dengan kita? Kita memang bukan iblis, tapi perangai yang iblis bawa boleh ada tak dengan kita? Confirm ke? Aku tak ada perangai iblis. Kalau kita baca surah Yasin, tuan-tuan, ayat 60. Ya bani Adam alla ta'budu syaitan innahu lakum aduwwum mubin. Kita baca tiap-tiap malam Jumaat. Ya bani Adam, wahai anak-anak Adam, la ta'budu syaitan. Jangan sesekali kamu la ta'budu syaitan. Kalau terjemah harfiah, jangan sesekali kamu menyembah setan. Dia sebab kalimah menyembah ni, dia jadi stigma tersebut. Sampai bila pun orang tak akan pernah mengaku sembah setan, walaupun dia buat jahat macam-macam dah. Sebab itulah ada sebahagian tafsir menyebut jangan sesekali kamu mengikuti jejak-jejak langkah setan. Jangan ikut jejak-jejak langkah setan. Kalau ambil tadi, jangan kamu sembah setan. Sampai bila tak mengaku, tuan-tuan? Hang semayang ke tak? Aku tak semayang. Tapi walaupun aku tak semayang, aku tak sembah setan. Tengok. Hang tak pernah bayar zakat ke? Memanglah aku walaupun tak bayar zakat, aku tak sembah setan. Bukan ciri-ciri aku sembah setan. Aku tak semayang je. Aku tak bayar zakat je. Aku minum arak je. Aku main perempuan je. Setan tak sembah. Sampai bila agak-agak nak cari yang betul-betul sembah setan? Tak ada pun orang Islam akan sembah setan. Kalau kita bermain dengan rigid pentafsiran tadi, kalau kita ambil jangan sesekali mengikuti jejak-jejak langkah setan, masuk ke tak? Tak semayang, masuk tak? Masuk selalu. Tak bayar zakat, masuk ke tak? Masuk selalu. Tak puasa, masuk ke tak? Masuk selalu. Kalau duk main wah sembah setan umum ni kan? Aku tak puasa tapi setan aku tak sembah. Ayat tu itu rigid literal. Jadi kena berhati-hati. Jadi kalaulah tanya orang sembah berhala pun, dia sembah ke tak setan? Kalau gunung kat ni, mu molek sikit aku tapar. Aku memang sembah berhala, setan aku tak sembah.
Dia buat ayat sana lah. Kalau kata ambil sembah setan dia. Orang sembah berhala tak ngaku dia sembah setan. Aku sembah berhala je, aku tak sembah setan. Kata aku sembah setan, aku kenapa lah. Padahal ciri penyembah berhala tu ikut jejak langkah siapa? Ikut jejak langkah setan je. Jadi bukan kata Allah tak bunuh syaitan tu nak tunggu setan duduk depan, kita duduk rukuk sujud gitu baru jadi sembah setan. Nak tunggu waktu sampai bila budak dah kita ni. Jadi selamat semua lah kalau nak ambil asal ni. Faham tak hamba sebut tu? Selamat semua jadi. Bila kita ambil ikut jejak langkah setan, tak selamat selalu dah. Tak puasa puya, tak semayang puya, tak go tu puya, tak go ni puya belaka dah. Ya puya juga 92 minit ni. Nama lebih malah demo pun tak. Boleh putih dah tak? Boleh dah? Boleh dah. Lah ni tak boleh lama-lama tak? Tak apa, kita klik kita mari pula. Jadi kita berhenti setakat ni. Mudah-mudahan walaupun malam ni kita baca cuma satu ayat, jadi mudah-mudahan Allah memberikan kemudahan kepada kita untuk memahamkan sebahagian daripada ayat-ayat Al-Quran yang kita dengar dan kita pelajari, dan Allah senantiasa mempermudahkan segala urusan kehidupan kita tentang dunia dan tentang akhirat kita. Akhir kalam, wabillahi taufiq wal hidayah, wassalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanir rahim. Allahumma innaka ta'lam anna hadhihi al-qulub qad ijtama'at 'ala mahabbatik waltaqat 'ala ta'atik wa tawahhadat 'ala da'watik wa ta'ahadat 'ala nusrati syari'atik. فوثق اللهم رابطتها وأدم ودها واهدها سبلها واملأها بنورك الذي لا يخبو واشرح صدورها بفيض الإيمان بك وجميل التوكل عليك وأحيها بمعرفتك وأمتها على الشهادة في سبيلك إنك نعم المولى ونعم النصير. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. الله أكبر.